Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Syahida Razali mewakili kumpulan saya nak ingin menyampaikan tajuk iaitu carta organisasi bagi pemilihan projek yang kami jalankan, iaitu cadangan pembangunan satu blok kondominium mewah 35 tingkat yang mengandungi 4 tingkat podium termasuk 3 tingkat tempat letak kereta dan 1 tingkat kemudian rekreasi serta 4 tingkat tempat letak kereta bawah rendah di atas lot 1887 Bukit Batu, Jalan Kiara 3, Wong Kiara, Kuala Lumpur. Okey, berikut adalah ilustrasi pelan lokasi tapak lot projek ini. Okey, sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang carta organisasi projek yang kami jalankan ini, saya ingin menerangkan sedikit mengenai kepentingan struktur organisasi di dalam sebuah projek, kerana ia menentukan pentingnya struktur organisasi ini adalah ia menerangkan atau menentukan hubungan antara fungsi jawatan dan membahagi serta mengaktifkan peranan tanggungjawab bidang kuasa di dalam menjalankan tugas. Kepentingan lain yang adalah memberi impak dalam keberkesanan dan melancarkan sistem pengurusan. Di samping menggunakan tindakan yang tidak sewajarnya, ia juga menaikkan semangat pasukan di antara tim-tim yang terlibat, meningkatkan komunikasi dalam organisasi serta menyumbang kepada kejayaan juga kegagalan sesuatu projek. Okey, carta organisasi projek ini terdiri daripada Executive Director dibantu oleh General Manager, Contract Manager, di bawahnya adalah Quantity Surveyor atau QS. Okey, di bawah General Manager kita dapat Project Manager, diikuti dengan Construction Manager. Second, Project Manager dan Construction Manager adalah orang yang penting dalam menentukan master program yang telah dirancang diikut dengan sebaiknya bagi kelangsungan projek ini supaya tidak ada sebarang masalah. Ya, okey. Di bawahnya kita dapat lihat dipecahkan kepada 4 bahagian, iaitu Safety and Health Officer diikuti dengan M&A Coordinator, Site Engineer, Site Surveyor. Di bawah Safety and Health adalah Safety Supervisor. Di bawah M&A Coordinator adalah Site Supervisor. Okey, dan struktur di bawah sekali adalah Architecture Coordinator, Landscape Infrastructure, Structure Supervisor. Okey, dan di bawah di tangga kedua hierarki terbawah ini adalah Architecture Supervisor, Architecture dan Structure Supervisor. Yang mana projek ini dikawasalia oleh Project Manager dan Construction Manager lah. Sekian, terima kasih untuk penerangan tentang carta organisasi bagi projek ini. Terima kasih. Hai, saya Nofasha binti Haji Nur Hashim. Hari ini saya akan membentangkan tajuk bagi kajian kes kumpulan kami, iaitu satu kondominium mewah yang terletak di Mont Kiara, Kuala Lumpur. Okey, tajuk yang saya akan bentangkan ini ialah berkaitan dengan susun atur tapak. Okey, yang kita tahu susun atur tapak ini merupakan perancangan logistik sebelum suatu kerja itu dimulakan. Okey, susun atur tapak ini adalah bahagian paling penting dalam pengurusan pembinaan kerana ia menjadi tempat yang sangat kompleks yang melibatkan koordinasi dan pergerakan bahan-bahan binaan. Susun atur yang berkesan dan tepat boleh memastikan kerja-kerja yang dijalankan itu menjadi cekap dan selamat. Selain itu, ia perlu dirancang supaya kedudukan dan kemudahan sementara membantu mengurangkan
masa pergerakan kesesakan dan membantu tempat kerja menjadi lebih efektif. Berikut saya akan menunjukkan kedudukan susun atur bagi kajian kes ini. Ini merupakan susun atur pelan tapak bagi kajian kes kami. Garisan yang berwarna merah ini merupakan garisan sempadan bagi tapak projek dengan penempatan yang berhampiran. Anak panah yang saya tunjukkan ini pula merupakan laluan utama keluar masuk daripada jalan utama ke tapak pembinaan. Yang saya bulatkan ini pula merupakan pejabat tapak yang mana ia perlu dibina sementara semasa projek dijalankan. Terdapat beberapa storage utama yang ada dalam pelan susun atur ini, iaitu primary bar storage yang berada di belakang tapak, di belakang pejabat tapak, mana lagi dua di hadapan pejabat tapak. Okey, selain itu terdapat jentera-jentera utama dalam kajian kes ini, iaitu dua biji tower crane, yang satunya diletak di hadapan tapak pembinaan dan satu lagi di belakang tapak pembinaan. Selain itu terdapat juga placing boom, concrete pump dan mobile crane. Mobile crane ini perlu diletakkan berhampiran dengan tempat penyimpanan bahan-bahan binaan supaya ia mudah diangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasanya itu saja penerangan saya berkaitan dengan susun atur pelan tapak ini. Sekian, terima kasih. Site Production Management, pengurusan projek pembinaan. Pengurusan projek pembinaan yang baik dapat disiapkan pada tempoh masa yang ditetapkan, kualiti yang terjamin, projek dapat mengurangkan kos. Untuk mendapatkan kriteria seperti berikut, kita harus mencari projek yang kualiti yang efektif, harus dikendalikan oleh pakar yang berpengalaman, iaitu pengurus projek atau yang dikenali sebagai projek manager. Seterusnya adalah projek manager, pengurus projek. Tugas utama pengurus projek adalah memastikan projek berjalan mengikut masa dan jadual yang ditetapkan, menilai kualiti kerja-kerja dilakukan, memastikan tiada penambahan kos projek. Antara perancangan yang boleh dirujuk adalah perancangan, reka bentuk, pelaksanaan dan penyiapan. Seterusnya, planning stage, peringkat perancangan. Peringkat ini dapat dikenal pasti ada seperti periksa semua pilihan dan buat pilihan yang tepat, periksa keperluan, kenal pasti kedudukan dalam perancangan korporat dan apakah had projek yang akan dibiayai. Untuk design stage pula yang kita panggil sebagai peringkat reka bentuk, pada peringkat ini dipertimbangkan keseluruhan proses, keperluan ruang, kemungkinan penggunaan reka bentuk piawaian. Sekiranya tidak memenuhi piawaian atau masalah struktur yang tidak dapat dielakkan, cadangan akan dimulakan dari peringkat permulaan untuk dikaji semula. Implementation stage, peringkat pelaksanaan. Berikut adalah carta dalam peringkat pelaksanaan yang kita mempunyai reka bentuk terperinci, jawatan kuasa meluluskan, pengurusan kuantiti dan anggaran, penyediaan dokumen, mesyuarat sebelum tender, menilai tender. Implementation stage, peringkat pelaksanaan. Seperti struktur yang di bawah adalah reka bentuk terperinci, jawatan kuasa meluluskan reka bentuk dan perincian, seterusnya pengukuran kuantiti dan anggaran harga kontrak, dan seterusnya penyediaan dokumen, mesyuarat sebelum tender dan penerimaan tender, menilai tender, kelulusan ahli jawatan kuasa pelantikan kontraktor, sekiranya setuju, pelantikan kontraktor boleh dilakukan dan bermulanya pembinaan. Sekiranya tidak, projek ini kita akan panggil seperti retender. Dan seterusnya, reka bentuk kejuruteraan.
Persetujuan spesifikasi, pelaksanaan reka bentuk, persediaan lukisan tender dan jadual bahan, merekod perubahan daripada permulaan skop dan laporan, kerap mengadakan mesyuarat kaji semula reka bentuk. Dan seterusnya, peringkat pelaksanaan, persediaan tender dan penilaian tender, persediaan spesifikasi kontrak dan persetujuan syarat kontrak, persediaan bil kuantiti, anggaran nilai kontrak dan tender dikeluarkan dan adakan mesyuarat serta penilaian. Seterusnya adalah peringkat pelaksanaan, persetujuan pembelanjaan, mengesyorkan kontraktor, penilaian harga kontrak terakhir yang mungkin, mendapatkan persetujuan untuk pembelanjaan dan lukisan pembinaan dikeluarkan dan tetapkan kontrak. Dan seterusnya. Pentadbiran, pengawalan harga dan kuantiti kerja, kualiti kerja, merekodkan sebarang perubahan dan kerap mengadakan penilaian dan persetujuan harga. Dari segi completion stage, peringkat penyiapan. Peringkat penyiapan adalah peringkat di mana kerja-kerja pemasangan dijalankan dan prestasi projek diawasi. Berikut adalah proses kerja untuk penyiapan, pemasangan, persetujuan kerja, pengawasi prestasi projek, kerap mengadakan mesyuarat serta penyerahan commissioning. Commissioning, penyerahan untuk operasi melalui 3 frasa. Pre-commissioning, pemeriksaan setiap unit tanpa bebanan untuk memastikan setiap komponen dipasang dengan betul. Permulaan, sistem diuji terhadap keupayaan tanggungan, kapasiti dan percubaan. Pengukuran hasil keluaran output dengan kapasiti. Akhir sekali, pembetulan reka bentuk perlu disebabkan reka bentuk dan spesifikasi kerja yang terpaksa dibuat untuk penyesuaian dengan keadaan sebenar. Ditapak. Latihan kemudahan operasi, selenggaraan dan sokongan teknikal, penyanyi selenggaraan menjadi tanggungjawab kontraktor kecacatan sepanjang tempoh penyanyi. Sekiranya everything complete, sijil kerja siap yang dipanggil CCC dikeluarkan sekiranya klien bersetuju untuk mengambil alih projek dan tempoh kecacatan bermula yang kita panggil LDP. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Hidayatul Mutakim Muhammad Zain. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tugasan kami. So bagi part saya akan membentangkan mengenai rekod dan dokumentasi. Untuk mengawal rekod dokumentasi ini secara pengurusan kualiti management, tahap pengeluaran dokumen-dokumen ditapak berbeza di antara sama lain lah. Pada amnya, dokumen-dokumen sistem kualiti dan dokumen kontrak ni seperti lukisan dan dokumen lain perlu dikawal ketat lah kan, untuk sebelum digunakan. Terdapat beberapa jenis dokumen, antaranya adalah dokumentasi sistem kualiti. Untuk projek ni dia mengamalkan sistem kualiti ISO kualiti 9000 tak silap saya. So dia haruslah menyimpan mengikut requirement yang telah ditetapkan oleh SIRI. Pada amnya, ia adalah menjadi tanggungjawab semua stakeholder pemegang amanah untuk menyimpan dokumen ini secara sah, ditapak bagi mengeluarkan atau disimpan dengan di tempat yang betul dan direkodkan dengan secara betul lah. Untuk dokumentasi projek khusus, dokumentasi projek khusus adalah pihak ibu pejabat perlulah membentuk dan menyimpan sistem failnya projek secara berasingan bagi setiap projek lah kan. So untuk projek ni mereka menyimpan segala keluar dan masuk dokumen yang telah digunakan ataupun
yang akan digunakan secara bersistematik lah. Kerani ditapak akan kerani untuk projek ni ada satu kerani yang merekodkan segala keluar masuk dokumen seperti drawing ataupun surat menyurat kan. Penyelia tapak ni akan merekodkan lah, semua mengikut dia punya kategori kan, dia punya file. Kalau file arkitek, file konsultan lain, M&E kan, site memo, semua dia akan simpan melalui satu file lah. Untuk item ketiga adalah site dari record lah. So site dari record ni setiap site supervisor dia akan menggunakan buku ataupun method dia lah, menggunakan buku untuk merekodkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh setiap trade lah kan. Kalau supervisor architecture dia merekodkan aktiviti pada hari-hari itulah berkenaan, dan sebab setiap minggu konsultan akan meminta dokumen tu sebagai sebuah update lah, sebagai rekod kan. Jika berlaku apa-apa, so dia boleh rekod lah, so dia boleh membuat rujukan kepada buku harian tapak tu. So di dalam buku site diary report ni juga dia menceritakan merekodkan segala aktiviti machinery yang digunakan, bahan binaan yang digunakan, dan berapa jumlah yang digunakan lah. So supaya kalau dia record ni senang kita nak buat. Kalau ada apa-apa pencanggahan kan mengenai apa-apa, dia boleh record lah, dia boleh membuat sebagai bukti lah kan, untuk buat evaluation jika berlaku. Nombor 4 ialah penulisan laporan. Laporan adalah satu mesej. Maksudnya laporan adalah satu mesej yang tertib dan objektif yang digunakan untuk menyimpan maklumat dari individu atau organisasi atau organisasi lain untuk membantu dalam proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah jika berlaku apa-apa. So tujuan proses penulisan laporan ni adalah untuk membuat penilaian prestasi, tujuan penyiasatan jika berlaku apa-apa, membuat keputusan jika ada perubahan kerja sebagai alat, atau membuat keputusan bagi pihak top management atau pihak office lah, dan juga menyimpan rekod dan justifikasi setiap tindakan yang dilakukan, dan juga digunakan untuk tim antara jika berlaku apa-apa kontrak dispute. So mereka boleh menggunakan bukti inilah. Dokumen penyimpanan dokumen dan record project. So terdapat dua rekod yang disimpan, seperti rekod di pejabat ataupun rekod di tapak. So rekod di pejabat ni contoh sebagai klien, mereka akan menyimpan segala dokumen-dokumen yang di-issue atau diberi oleh setiap konsultan dan kontraktor lah. Dia akan simpan mengikut folder-folder yang ditetapkan lah, supaya ia lebih sistematik, sebab every year dia akan melalui projek ni akan ada proses audit daripada SIRIM ataupun internal audit untuk melihat keberkesanan projek filing mereka lah. Di pejabat, semua drawing apa-apa, semua dokumen dia akan disimpan. Untuk rekod-rekod di tapak pula, mereka akan menyimpan segala dokumen-dokumen yang ada di tapak kan. So kalau setiap konsultan dia akan menyimpan dia punya, contoh kalau landscape dia akan menyimpan dia punya segala site memo, NCR, RFI kan. So dia akan menyimpan dan merekodkan lah semua ni kan. So kalau drawing semua, dia akan menyimpan dia punya drawing di tempat yang disediakan lah, di hanger. Kalau drawing di hanger lah, kalau A3 size di dalam hard folder A3 tu dia akan simpan semua lah. So segala info, segala surat menyurat, mereka akan menyimpan di
di satu tempat, dia satu rak kontraktor kan. Setiap komunikasi yang berlaku di site ni akan direkodkan dengan officially lah kan, lebih teratur dan bersistematik kan, supaya ia lebih jalan lebih lancar lah. So itu saja mengenai site record dan komunikasi untuk site ini. Okay.